Salam sejahtera kepada semua kami ucapkan. Kami merupakan kumpulan 7 dengan topik yang kami akan membentang dan membincangkan dalam video ini adalah topik implikasi psikologi dan sosial atas kesejahteraan mental wanita selepas bersalin dalam konteks adat dan budaya masyarakat setempat. Secara umumnya, kelahiran merupakan titik permulaan kehidupan seseorang. Ia juga melambangkan peristiwa yang istimewa kepada seseorang wanita yang akan menjejak ke alam keibuan. Walau bagaimanapun, proses kelahiran bukan merupakan perkara yang mudah. Ia secara implisitnya akan memberi kesan yang besar dalam pelbagai aspek kepada seseorang wanita. Contohnya secara aspek fizikal, di mana seorang ibu akan menghadapi komplikasi kehamilan bagi menyesuaikan diri terhadap tumbuh besar bayi. Dalam aspek emosi pula, seorang wanita akan berada dalam kucar-kacir dalam emosinya dan kesihatan mentalnya merupakan tidak stabil semasa sebelum dan selepas tempoh bersalin. Dalam budaya dan sosial, ia turut mempengaruhi dan memberi tindakan yang besar terhadap seorang ibu bagi membimbing mereka untuk menyelesaikan diri selepas tempoh bersalin dan untuk mengambil tanggung jawab untuk menjaga bayi. Dalam pembentang ini, kita akan menerokaikan impak psikologi dan sosial terhadap kesejahteraan mental wanita selepas bersalin yang dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Hai, saya Tasha. Saya akan membentangkan tentang implikasi psikologi selepas bersalin. Seperti yang kita tahu, bersalin adalah suatu perkara yang memberi kesan besar terhadap seorang wanita dari segi mental dan fizikal. Di saat orang di sekeliling ibu menumpukan perhatian kepada kehadiran si kecil, tanpa disedari, ibu juga memerlukan perhatian di mana mental beliau harus dipantau dengan baik bagi mengelakkan ibu menderita dengan penyakit mental. Seperti yang boleh dilihat di sini, terdapat beberapa jenis cabaran kesihatan mental yang sering dihadapi oleh seorang ibu selepas bersalin. Yang pertama, depression. Yang kedua, anxiety. Ketiga, psychosis. Mari lihat satu persatu. Postpartum depression atau PPD adalah lebih teruk kesannya daripada baby blues. Si ibu akan memiliki gejala yang dapat dilihat dari segi fizikal dan mental. Dari segi mental, ibu merasa seperti tidak mempunyai harga diri, tidak percaya diri, dan tidak mempunyai harapan terhadap kehidupan yang berkemungkinan berpunca daripada kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan mempunyai bayi. Dari segi fizikal pula, ibu akan mengalami perubahan pola tidur sama ada lebih atau kurang tidur, perubahan pada pola makan, lebih atau kurang makan, dan perubahan tenaga dalam dirinya. Seterusnya, anxiety atau dikenali sebagai kerisauan yang berlebihan berkaitan dengan kesihatan dan keadaan bayi. Ibu akan mengalami perubahan emosi dan fikiran yang berlebihan sehingga menyebabkan kerisauan yang ekstrim. Ibu juga akan merasa detak jantung yang sangat laju sehingga tidak boleh mengawal pernafasan dengan baik atau dipanggil sebagai panic attack. Kita boleh mengesan perubahan si ibu melalui perubahan sifatnya yang ketara seperti sering mengalami obsessive thoughts tentang apa jua kemungkinan yang boleh terjadi dan berisikokan bayi tersebut dan akan berterusan memastikan bayi dalam keadaan yang selamat. Yang terakhir adalah psikosis. Ianya merupakan penyakit mental yang jarang terjadi, tapi dalam beberapa kondisi perkara ini perlu dirujuk kepada doktor atau pakar yang profesional untuk mendapatkan rawatan secepat yang mungkin. Kerana si ibu akan mengalami delusi dan halusinasi yang boleh membawa bahaya kepada dirinya sendiri ataupun bayinya. Seperti contoh, ibu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tiada, atau merasa anaknya dalam keadaan bahaya tanpa apa-apa bukti yang kukuh, sehingga menunjukkan sikap yang agresif dan tidak terkawal dan boleh membahayakan orang di sekelilingnya. Slide seterusnya, adakah kamu tahu bahawa ekspektasi dan norma budaya masyarakat mempengaruhi kesihatan mental ibu selepas bersalin? Sudah tentu ya. Realiti nyata bahawa ramai ibu yang mengalami tekanan untuk mencapai standard yang telah ditetapkan. Dengan perasaan rasa bersalah, kurang keyakinan dan percaya diri apabila realiti tidak mencapai ekspektasi. Ianya sangat jelas mengapa ramai ibu menghidap penyakit mental seperti yang diterangkan tadi atau mengalami lebih daripada itu. Itulah sebabnya mengapa para ibu memerlukan sistem sokongan untuk sentiasa berada di sisi mereka untuk menghindari daripada mengalami gangguan kesihatan mental dan fizikal. Seperti yang boleh dilihat, yang pertama adalah sokongan daripada ahli keluarga kerana merekalah insan yang terdekat kepada ibu dan boleh memberikan semangat dan pertolongan, seperti memberi kata-kata yang positif ataupun membantu ibu untuk melakukan kerja di rumah pada setiap minggu semasa ibu sedang berpantang. Yang kedua ialah kaki tangan kesihatan, di mana doktor yang bertugas untuk setiap temujanji ibu yang telah ditetapkan atau kaunselor
boleh memberikan tips yang profesional yang berguna kepada ibu untuk diaplikasikan dalam mengharungi kehidupan selepas bersalin. Yang ketiga ialah rakan-rakan, di mana mereka berkongsi tentang pengalaman mereka sendiri semasa berada di fasa-fasa tertentu, kesilapan ataupun kebaikan apa yang mereka telah lakukan yang sesuai dijadikan contoh dan pengajaran oleh para ibu terutamanya yang baru menjadi ibu yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Yang terakhir dan yang terpenting adalah sistem sokongan daripada pasangan, merujuk kepada seorang suami atau ayah. Beliau harus sentiasa berada di samping isteri, memahami tanggungjawab untuk dipikul bersama, memahami pengorbanan isteri dengan sentiasa bertolak ansur dengan isteri, dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih daripada cukup terhadap si ibu. Oleh itu, ibu tidak akan merasa susah dan tempoh untuk sembuh juga berjalan dengan lancar dan baik. Itu saja daripada saya, diteruskan dengan implikasi sosial selepas kelahiran anak. Assalamualaikum, saya Anis Maisara. Saya akan membentangkan tentang implikasi sosial terhadap kesihatan mental selepas bersalin. Kita dapat mengetahui bahawa selepas bersalin, wanita berisiko mengalami gangguan mental seperti postpartum blues atau kemurungan. Faktor seperti sokongan sosial, norma budaya, stigma dan tekanan ekonomi mempengaruhi kesihatan mental ibu. Sokongan sosial penting untuk membantu ibu menyesuaikan diri, meningkatkan emosi dan menjaga kesejahteraan mereka serta bayi. Dalam slide ini kita dapat melihat bahawa sokongan sosial adalah elemen penting dalam membantu ibu selepas bersalin menghadapi cabaran emosi dan fizikal. Hubungan dengan pasangan, keluarga dan rakan dapat mengurangkan tekanan dan risiko kemurungan terutamanya apabila pasangan memberikan sokongan yang aktif dalam penjagaan bayi dan membuat keputusan yang penting. Sebaliknya, kekurangan sokongan meningkatkan tekanan emosi dan risiko kemurungan. Dalam slide ini juga dapat kita melihat bahawa budaya tradisional dan harapan masyarakat memberi kesan besar terhadap kesihatan mental ibu selepas bersalin. Dalam masyarakat tradisional, amalan berpantang sering ditekankan untuk mempercepatkan proses pemulihan fizikal dan mencegah masalah kesihatan. Walaupun bertujuan positif, tekanan untuk mematuhinya tanpa kompromi boleh menyebabkan ibu rasa tertekan, terutamanya bagi yang tidak mampu melaksanakannya. Dalam era moden, tekanan meningkat apabila ibu diharapkan segera kembali kerja sambil mengimbangi tanggungjawab keibuan dan kerjaya. Selain itu, ekspektasi tinggi masyarakat seperti menjaga rumah tangga sempurna, anak sihat dan kerjaya cemerlang menambah beban mental dan fizikal. Oleh itu, pemahaman budaya yang fleksibel dan sokongan yang realistik diperlukan untuk melindungi kesejahteraan ibu selepas bersalin. Dalam slide ini, kita dapat melihat bahawa stigma terhadap masalah kesihatan mental selepas bersalin memberi kesan besar kepada ibu-ibu yang memerlukan sokongan dan rawatan. Sikap negatif ini sering menyebabkan ibu takut untuk mendapatkan bantuan kerana takut dianggap sebagai lemah atau tidak berdaya. Sebagai contoh, ibu yang kembali kerja mungkin dilabelkan sebagai tidak komited. Perspektif negatif seperti ini memaksa ramai ibu untuk memendam perasaan dan menyembunyikan masalah yang akhirnya memburukkan kesihatan mental mereka. Oleh itu, sokongan yang positif dan bebas stigma amat penting bagi memastikan ibu mendapat bimbingan yang diperlukan untuk melalui fasa selepas bersalin dengan lebih baik. Dan juga, taraf ekonomi yang rendah dan kekurangan sokongan keuangan boleh meningkatkan risiko kemurungan selepas bersalin. Ibu yang bergantung sepenuhnya pada pendapatan pasangan sering menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan dan ubat-ubatan yang meningkatkan tekanan mental dan emosi. Selain itu, ibu yang bekerja turut berdepan dengan cabaran untuk mengimbangi kerjaya dan penjagaan bayi yang boleh menyebabkan keletihan, kebimbangan dan kemurungan. Oleh itu, sokongan keuangan yang mencukupi adalah penting untuk membantu ibu mengurangkan tekanan ini dan melindungi kesihatan mental mereka. Sebagai kesimpulannya, banyak faktor yang mempengaruhi kesihatan mental ibu selepas bersalin, termasuk sokongan sosial, budaya, stigma dan tekanan ekonomi. Untuk membantu ibu, sokongan daripada keluarga, masyarakat dan profesional seperti doktor adalah sangat penting. Kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan mental serta mengurangkan stigma adalah langkah utama untuk membantu ibu menghadapi cabaran ini dengan lebih baik. Perawatan tradisional Melayu selepas bersalin merupakan amalan warisan yang menggabungkan rawatan fizikal, penggunaan herba dan pantang larang untuk menjaga kesihatan ibu. Tempoh rawatan bermula dari hari pertama bersalin hingga sekurang-kurangnya 40 hari. Urutan memainkan peranan penting dalam melancarkan peredaran darah, mengeluarkan angin dan darah kotor, serta menenangkan emosi ibu. Amalan bertungku menggunakan batu sungai atau besi panas pula membantu memulihkan rahim, memecahkan lemak, dan mempercepatkan penyembuhan. Selain itu,
Bengkung digunakan untuk mengembalikan bentuk tubuh ibu yang menggelembir selepas kehamilan. Sebelum itu, bengkung akan dipakai bersama herbal tepel yang disapu pada perut untuk meningkatkan keberkesanan rawatan. Seterusnya, terdapat juga amalan pantang larang selepas bersalin seperti mengelak memakan makanan sejuk kerana ibu digalakkan mengambil makanan panas untuk mempercepatkan pemulihan. Selain itu, ibu juga haruslah mengelak makanan yang boleh menyebabkan kegatalan seperti makanan laut dan tidak melakukan aktiviti berat seperti kerja-kerja rumah dan hubungan kelamin. Kesimpulannya, perawatan tradisional selepas bersalin ini mencerminkan keunikan budaya Melayu dan memastikan kesihatan ibu terjaga selain mencegah masalah kesihatan pada masa hadapan. Saya akan membentangkan tentang kajian kes dan perbandingan rentas 3 budaya utama di Malaysia, iaitu pertama, budaya Melayu. Tempoh berpantang tradisional biasanya berlangsung selama 30 hingga 44 hari. Dalam tempoh ini, ibu menjalani urutan tradisional, pemakaian bengkung, mandian herba dan pantang larang makanan. Amalan-amalan ini bukan sahaja memulihkan tubuh ibu tetapi juga memberikan sokongan emosi dan mengurangkan tekanan. Dari segi sosial pula, sokongan keluarga besar sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Kedua, budaya India. Amalan utama termasuk urutan minyak, mandian air hangat serta pengambilan makanan tertentu yang kaya dengan herba seperti kunyit dan ashwagandha dipercayai membantu meningkatkan imuniti. Terapi urutan pula memberikan kelonggaran dan kesejahteraan mental, manakala fokus terhadap penjagaan ibu mencerminkan kepentingan kesihatan ibu untuk kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketiga, budaya Cina. Tempoh berpantang dikenali sebagai Zuo Yo Ji berlangsung selama 30 hari. Amalan ini menekankan larangan keluar rumah, mengelak air sejuk dan pengambilan makanan panas seperti halia dan minyak bijan. Ibu juga dibantu oleh pembantu pantang iaitu Puye. Dari segi psikologi, ibu mendapat rehat dan kurang beban kerja rumah. Namun, larangan pergerakan dan bersosial kadang-kala menyebabkan rasa terasing. Seterusnya, persamaan antara ketiga-tiga budaya ini. Semua budaya menekankan pemulihan ibu dan penjagaan bayi melalui pemakanan tradisional dan remedi yang dipercayai membantu penyembuhan. Tempoh berpantang juga dirancang untuk mengurangkan tekanan fizikal selepas bersalin. Namun, terdapat beberapa perbezaan. Pertama, peranan keluarga. Budaya Melayu menitik beratkan sokongan keluarga besar, manakala budaya Cina cenderung menggunakan pembantu upahan. Kedua, tahap larangan. Budaya Cina mempunyai larangan yang lebih ketat seperti tidak keluar rumah berbanding budaya Melayu dan India yang lebih fleksibel. Ketiga, pengaruh keagamaan. Amalan Melayu dipengaruhi tradisi Islam manakala budaya Cina dan India lebih berakar kepada kepercayaan nenek moyang dan adat resa masing-masing. Kesimpulannya, walaupun berbeza dari segi pendekatan, semua budaya ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu memastikan ibu kembali pulih dengan baik sambil menjaga kesejahteraan bayi dan keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putri Dalila binti Sabri. Hari ini saya akan berkongsi tentang pertimbangan falsafah dan etika dalam amalan wanita selepas bersalin. Falsafah bermaksud kajian tentang realiti, pengetahuan dan nilai, manakala etika pula merangkumi moral seperti menentukan yang benar dan juga yang salah. Falsafah dalam kebebasan individu membuktikan betapa pentingnya autonomi dalam membuat keputusan tentang tubuh badan dan kehidupan setiap individu. Autonomi bermaksud membuat keputusan tanpa paksaan daripada pihak luar. Persoalan utama muncul apabila bagaimanakah budaya tradisional selepas bersalin mempengaruhi hak wanita dan adakah amalan tradisional masih relevan jika ia bertentangan dengan keperluan perubatan moden. Kita lihat dengan contoh-contoh amalan tradisi yang masih diamalkan sehingga kini. Contohnya bagi masyarakat Melayu Sarawak, bagi menyambut anak kelahiran, mereka akan memberikan tepung tawar untuk memastikan anak yang lahir akan menjadi masyarakat yang berguna. Manakala bagi masyarakat Banjar, mereka akan mengamalkan
tradisi bercukur untuk memastikan anak yang lahir akan terhindar daripada syaitan dan juga iblis. Ada juga tradisi seperti pantang larang, tidak boleh keluar rumah, mengawal pergerakan fizikal, dan larangan mandi. Amalan-amalan ini boleh mendatangkan kesan negatif jika ia diamalkan secara terpaksa dan juga berterusan. Bagi pandangan perubatan modern pula, pergerakan fisikal dapat mempercepatkan pemulihan dan amalan tradisi boleh diamalkan jika ia tidak membahayakan si ibu dan juga bayi. Apakah solusi untuk masalah ini? Solusinya adalah dengan menggabungkan amalan tradisional dan juga amalan moden. Contohnya, amalan bertungku untuk memanaskan badan boleh digantikan dengan sauna. Amalan bengkung pula boleh digantikan dengan korset yang lebih praktikal untuk pergerakan ibu yang baru bersalin. Ada juga pengambilan herba yang boleh digantikan dengan suplemen. Tradisi ini boleh digabungkan dengan sains melalui pantauan yang sesuai. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga telah mengiktiraf berpantang secara tradisional mengikut keperluan wanita. Selain itu, sokongan keluarga dan komuniti juga sangat penting. Suami dan keluarga boleh membantu dengan menyediakan perkhidmatan penjagaan profesional di pusat berpantang. Di sini, ibu mendapat rawatan rapi, makanan berkhasiat, dan penjagaan bayi yang terjamin. Kerajaan juga boleh memainkan peranan dengan memperbanyakkan lagi pusat sebegini ini di negara kita. Kesimpulannya, falsafah dan etika harus menjadi asas dalam amalan selepas bersalin. Dengan menghormati hak individu, prinsip etika moden, dan tradisi budaya, kita dapat memastikan kesejahteraan wanita terjaga tanpa mengabaikan warisan budaya. Seterusnya 7.0 isu dan cadangan kontemporeri. Pertama, kesan globalisasi dan pemodenan terhadap amalan tradisional. Cabarannya, yang pertama adalah pecahan sokongan keluarga lanjutan. Yang kedua, pengasingan dan tetapan bandar penjagaan perubatan. Dan yang ketiga adalah keutamaan penjagaan perubatan. Seterusnya adalah peluang. Penyepaduan amalan tradisional dengan penjagaan kesehatan moden. Yang kedua pula pemulihan budaya melalui kanta moden. Dan yang terakhir adalah peningkatan akses kepada maklumat dan sokongan. Bagi poin yang kedua pula adalah cadangan untuk penyediaan penjagaan kesehatan. Yang pertama, latihan kebudayaan. Yang kedua, penglibatan keluarga. Dan yang terakhir adalah program penjagaan pribadi. Bagi subtopik yang ketiga pula adalah strategi untuk meningkatkan kesadaran. Yang pertama adalah pendidikan awam, kedua sokongan community, dan yang terakhir adalah latihan penjagaan kesehatan. Hai, saya Alia. Saya akan bercakap bahagian penutup. Pertama sekali, kita dapat lihat bahawa amalan tradisional selepas bersalin di Malaysia sangat kaya dengan kepelbagaian budaya. Setiap kaum mempunyai tradisi tersendiri yang bertujuan untuk membantu ibu pulih secara fizikal dan emosi selepas bersalin. Tradisi ini bukan sahaja mencerminkan warisan budaya kita, tetapi juga membuktikan kepentingan sokongan komuniti dalam proses pemulihan ibu. Kedua, walaupun amalan tradisional ini membawa nilai yang mendalam, penggabungan dengan sains moden adalah amat penting. Perubatan moden memberi jaminan keselamatan dan keberkesanan dalam penjagaan selepas bersalin. Dengan menggabungkan pendekatan tradisional dan sains moden, kita dapat memastikan keselamatan ibu dan bayi secara menyeluruh. Ketiga, aspek pemulihan emosi juga tidak boleh diabaikan. Sokongan emosi kepada ibu adalah sama pentingnya dengan penjagaan fizikal. Proses selepas bersalin sering mencabar dari segi mental dan perhatian kepada aspek ini akan membantu ibu menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka dengan lebih baik. Akhir sekali, pendidikan dan kesedaran masyarakat perlu ditingkatkan dengan pengetahuan yang seimbang antara tradisi dan sains. Masyarakat dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk kesejahteraan ibu dan bayi. Kesimpulannya, amalan selepas bersalin di Malaysia mencerminkan kepelbagaian budaya yang kaya. Setiap tradisi unik memainkan peranan penting dalam memulihkan
pemulihan ibu selepas bersalin. Namun, kita perlu mengimbangkan nilai tradisional ini dengan bukti sains dan perubatan moden untuk keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Dengan gabungan yang harmoni antara kedua-dua pendekatan ini, kita dapat memberikan penjagaan yang menyeluruh, menghormati warisan budaya kita sambil memastikan kesihatan ibu dan bayi dalam dunia yang semakin baju. Terima kasih.